Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok topik kedua dalam tajuk 2.1 di mana kita akan fokus kepada jenis sel, fungsi dia, organisasi sel dan juga beberapa sistem yang ada dalam badan manusia. Jom mula. Ingat lagi tak? Video sebelum ini kita sudah tengok sel haiwan, sel tumbuhan, kita sudah tengok contoh dan juga struktur. Kita pun sudah membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. Dalam video ini pula kita akan tengok jenis dan fungsi sel yang terdapat dalam haiwan dan tumbuhan. Kita akan mula dengan sel haiwan. Ini adalah sel epitelium. Sel epitelium ini sebenarnya dia macam kulit yang terdapat pada semua organ yang ada dalam badan kita. Dia bentuk satu lapisan yang melindungi organ badan kita dan juga dia yang merembeskan mukus. Seterusnya ini adalah sel otot. Sel inilah yang akan mengecut, mengendur supaya kita boleh bergerak. Seterusnya kita tengok sel darah merah. Inilah sel darah merah. Satu keistimewaan sel darah merah adalah dia tidak ada nukleus dan juga bentuk dia cakra dwi cekung seperti yang kamu nampak di sini. Okey, bentuk dia macam tu untuk menambahkan luas permukaannya. Apakah fungsi sel darah merah? Sel darah merah ini dia macam lori tau. Dia angkut. Dia dalam tu ada hemoglobin dan juga dia angkut oksigen ke seluruh badan untuk kegunaan sel lain. Lepas tu dia ambil pula karbon dioksida daripada sel dan angkut dia balik ke peparu. Jadi fungsi dia macam lori dalam badan kita. Okey? Lepas tu sel darah putih pula. Dia lain daripada sel darah merah. Fungsi dia lebih kepada askar dalam badan kita. Dia ni lah yang akan fight. Apa yang dia fight? Dia akan mengelilingi partikel asing. Apa maksud partikel asing? Benda yang tak patut ada dalam badan kita. Yang datang dari luar. Contohnya virus, bakteria yang mungkin menyebabkan kita jatuh sakit. Sel darah putih ni akan memusnahkannya. Lepas tu, macam mana pula dengan sel saraf? Ini bentuk sel saraf. Dia mempunyai gentian yang panjang. Sel saraf ini, tugas dia untuk menghantar maklumat daripada otak ke seluruh badan. Dan maklumat ini dihantar dalam bentuk impuls. Impuls. Tengok perkataan ni yang Cikgu Teo merahkan. Penting ya. Seterusnya sel pembiakan pula kita ada dua jenis, yang perempuan dan lelaki. Untuk perempuan kita ada sel ovum membawa bahan genetik perempuan. Untuk lelaki pula ada sel sperma untuk bawa bahan genetik lelaki. Seterusnya kita tengok pula sel tumbuhan. Pertama sekali kita tengok daun dia dulu. Ini adalah keratan rentas daun. Maksudnya kalau Cikgu Teo potong daun tu, awak boleh nampak di bawah mikroskop ataupun kalau awak besarkan dia, inilah rupa bentuk dia. Okey, jadi kita tengok daun. Kita ada sel epidermis di lapisan atas ni. Okey, sel epidermis ni fungsi dia untuk kurangkan kehilangan air dan juga dia membolehkan pertukaran gas dan penyerapan air dan nutrien. Lepas tu kita ada sel palisad. Sel ini yang mengandungi pigmen warna hijau iaitu klorofil. Apakah kegunaan klorofil? Untuk proses fotosintesis, sebab dia boleh menyerap cahaya matahari. Seterusnya kita ada pakgat. Sel pengawal. Dekat sel daun, sel tumbuhan, dia ada pakgat ni. Ada dua orang sini nampak sepasang sel pengawal.
Sel pengawal ini, dia akan kontrol, mengawal pembukaan di sini. Pembukaan ini dinamakan sebagai stoma. Stoma tu seumpama pintu lah. Jadi Pak Gad ni, sel pengawal ni akan kontrol betapa besarnya pintu yang ada di sini, iaitu stoma. Apa dia stoma? Stoma ialah liang seni, maksudnya lubang yang kecil di antara sepasang sel, dan sepasang sel ini dinamakan sebagai sel pengawal. Dan stoma ini akan buka pada waktu siang untuk membenarkan gas karbon dioksida masuk, sebab diperlukan untuk proses fotosintesis. Waktu malam pula dia akan tutup, sebab fotosintesis tak jalan. Dan juga untuk hari yang panas, waktu siang pun dia akan tutup. Kenapa? Untuk elakkan tumbuhan hilang terlalu banyak air. Sebab bukan sahaja gas karbon dioksida akan masuk, air juga akan keluar ikut pintu ni. Kalau hari yang panas, air terlalu banyak keluar, tumbuhan tu akan layu. Dan sel pengawal ni lah, yang sepasang ni, sel pengawal ni yang akan mengawal pembukaan dan penutupan pintu ni yang dinamakan sebagai stoma. Seterusnya kita tengok akar pula. Jadi sel rerambut akar, dia berfungsi untuk tingkatkan lagi luas permukaan supaya tumbuhan dapat serap lebih banyak air dan nutrien daripada tanah. Seterusnya, awak ingat lagi tak apakah sel? Sel ialah unit asas benda hidup, kan? Jadi macam mana kita nak bentukkan satu organisme dengan menggunakan sel? Apakah urutan organisasi sel ini? Dia bermula dengan sel. Kebanyakan organisme yang multisel, maksudnya organisme benda hidup yang ada banyak sel, mempunyai sel yang ada di dalam badan mereka mempunyai fungsi yang spesifik. Apabila sel yang sama bergabung, dia akan membentuk tisu. Apabila tisu yang berlainan bekerjasama, dia akan bentuk satu organ. Organ ini dia ada fungsi dan kerja dia sendiri. Lepas tu organ yang berlainan pula akan bekerjasama lagi untuk tujuan yang sama, dinamakan sebagai sistem. Dan sistem pula yang berlainan akan bekerjasama supaya organisme tu boleh berfungsi dengan baik. Apa maksud dia? Kita akan tengok contoh, jangan risau ya. Tapi awak kena ingat dia bermula dari sel. Sel yang sama gabung akan jadi tisu. Tisu yang tak sama tapi bekerjasama akan bentuk organ. Organ akan bekerjasama dengan organ lain untuk bentuk sistem. Sistem yang berlainan kerjasama untuk memastikan organisme berfungsi dengan baik. Jadi dalam haiwan, dalam haiwan kita ambil contoh sel epitelium. Sel epitelium itu dijumpa di seluruh badan sebab dia macam kulit untuk organ kita. Jadi sel epitelium ini dia gabung bersama sel epitelium yang lain, dia akan membentuk satu tisu epitelium. Dan tisu epitelium ni bersama dengan tisu otot, tisu saraf, dia bentuk satu organ. Contohnya ini organ perut. Dan organ ini akan bekerjasama dengan organ lain. Contohnya mulut, esophagus, usus kecil, usus besar bersama dengan tadi perut lah. Semua organ ini akan kerjasama untuk tujuan yang sama, iaitu pencernaan. Jadi ini bentuk satu sistem pencernaan. Tapi badan kita bukan satu sistem sahaja, kita ada banyak sistem. Ada lagi sistem pembiakan, sistem saraf, sistem otot dan sebagainya. Semua itu bekerjasama supaya manusia boleh berfungsi dengan baik. Jadi itu adalah dalam haiwan. Macam mana pula dalam
tumbuhan sama juga. Okey, contoh ini ialah sel epidermis. Ingat lagi tak sel epidermis di mana? Di permukaan daun. Okey, sel epidermis ini akan gabung dengan sel epidermis yang lain untuk bentuk tisu epidermis. Lepas tu, tisu epidermis ini akan bekerjasama dengan tisu yang lain dan bentuk organ, contohnya daun. Dan organ daun ini akan bekerjasama dengan organ yang lain seperti batang, akar dan bentuk satu sistem dengan tujuan pengangkutan. Jadi dia dinamakan sebagai sistem pengangkutan. Dan sistem pengangkutan ini akan bekerjasama dengan sistem lain untuk memastikan organisma iaitu pokok ini berfungsi dengan baik. Boleh tak? Okey. Jadi kita sudah tahu sel, tisu, organ, sistem dan organisma. Sekarang Cikgu Teo nak memperkenalkan pula dalam badan manusia ada beberapa sistem. Kita akan tengok banyak sistem yang terdapat dalam badan manusia ini. Okey. Yang pertama sekali, sistem perkumuhan. Apakah maksud sistem perkumuhan? Dia melibatkan organ peparu, ginjal dan kulit. Maksudnya, dia adalah satu sistem yang membantu kita buang apa-apa yang kita tak nak. Okey, so kita singkirkan bahan buangan yang berlebihan daripada badan kita melalui sistem perkumuhan. Contohnya air kencing. Satu lagi contoh adalah air peluh. Okey. Seterusnya, sistem rangka. Apa dia sistem rangka? Sistem rangka adalah tulang kita. Okey. Sistem rangka ini berfungsi untuk menyokong badan kita dan juga melindungi organ yang ada di dalam badan kita. Seterusnya, sistem limfa. Sistem limfa ini memberi perlindungan kepada kita. Dia mempertahankan badan kita daripada penyakit. Okey. Seterusnya kita ada sistem pencernaan. Ini ada kaitan dengan makanan. Sistem pencernaan ini akan ambil makanan, pecahkan dia, jadikan dia lebih ringkas supaya badan kita boleh serap. Seterusnya, sistem otot. Sistem otot ini dia membantu kita untuk bergerak. Sistem integumen pula adalah melibatkan kulit, iaitu melindungi badan kita daripada kekeringan dan juga mengawal suhu badan kita. Seterusnya, sistem saraf. Sistem saraf ini dia hantar mesej. Dia hantar maklumat kepada badan kita daripada otak supaya badan kita ataupun anggota badan kita tahu apa yang dia patut buat. Okey, dia membawa maklumat dari otak ke seluruh badan dalam bentuk apa? Impuls. Okey. Sistem peredaran darah, ingat lagi tak tadi Cikgu Teo kata sel darah merah dia seumpama lori. Ini untuk mengangkut apa-apa saja yang diperlukan oleh badan daripada organ ke sel badan di semua bahagian badan. Lepas tu angkut balik benda yang tidak diperlukan, contohnya karbon dioksida balik ke peparu. Okey. Sistem respirasi pula adalah di mana kita ambil oksigen dan kita buang karbon dioksida. Dalam erti kata lain, pernafasan. Sistem endokrin ini ada kaitan dengan hormon. Okey, dia hasilkan hormon untuk menyelaraskan tindak balas dalam badan. Badan kita boleh menghasilkan pelbagai jenis hormon dan semua hormon ini ada fungsi spesifik dia. Dan akhir sekali, sistem pembiakan yang melibatkan perempuan dan lelaki. Fungsi dia menghasilkan sperma untuk lelaki dan perempuan hasilkan ovum untuk pembentukan zuriat. Okey, so banyaknya sistem ni Cikgu Teo. Ya, banyak. Jangan risau. Okey, nanti pada masa yang akan datang, awak akan tengok sistem ni dengan lebih terperinci lagi. Contohnya tingkatan 1, bab 4 kita akan tengok sistem pembiakan. Nanti awak di tingkatan 2 pula, bab 3 kita akan tengok sistem pencernaan. Jadi sabar ya, Cak, sabar.
Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa di video yang akan datang. Okey? Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.